don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar jawapan Rafi Ramli terhadap Tuan Ibrahim Tuan Man. Apa kata Tuan Ibrahim? Mungkin dia malaikat kot tak makan gaji. Saya baca detail lagi. Ahli Parlimen Pembangkang hari ini membagikan persoalan bagaimana Anwar Ibrahim memperoleh pendapatan jika dia tidak mengambil barang gaji daripada jawatan yang disandangnya. Akhirnya mari kita dengar jawapan daripada Rafi Ramli. Dia akan jawab komen macam biasa. Kencing, tipu dan sembang. Apa pandangan Larut? Dalam belanjawan, kita bincang mengenai pertumbuhan ekonomi, kenaikan gaji, melindungi 85% rakyat dari risiko kenaikan kos sara hidup, mewujudkan peluang pekerjaan dan perniagaan. Pembangkang bincang, 1. Tak puas hati PM tak ambil gaji. Mungkin dia malaikat kot, dia tak makan gaji, ataupun dia mungkin transfer saja. Kot lah dia nak juga ikut teladan dari PM untuk tak ambil gaji ataupun potong gaji. Kami yang Menteri PKR potong gaji 40%, 20% potong gaji untuk menjimatkan perbelanjaan kerajaan, 20% dipotong sebagai sumbangan kepada parti. 2. Pembangkang buat ucapan untuk memalukan negeri dan pengundi sendiri. Ini ucapan dari ahli Parlimen Hulu Terengganu. Ketimbang ketimbang ni saya cek dalam kamu dewan, tak ada petang ketimbang. Saya baca dalam internet, dalam WhatsApp, ketimbang tu kencing, tipu dan sembang. Apa pandangan Larut? Masa kami pembangkang dulu, kami buat belanjawan bayangan supaya rakyat dapat membandingkan bagaimana kami akan mentadbir ekonomi negara. Pembangkang sekarang, mereka rasa cukup untuk mereka jadi bayang-bayang di Parlimen saja. Itu dah dikira penuhi tanggungjawab jadi ahli Parlimen membahaskan belanjawan negara. Gaji 7,000 sebulan dah tak layak dapat subsidi RON 95? Kalau belum dimuktamadkan, kenapa umum dahulu tak buat homework ke? Yang Amat Berhormat PM mengumumkan pelaksanaan penyasaran semula subsidi RON 95 tahun depan. Banyak komen di luar sana dan saya faham ini peluang yang baik untuk membuat kandungan TikTok. Pertamanya, saya ajak kita semua hadam dahulu apa yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat PM. 1. Tidak ada kenaikan harga RON 95 kepada golongan yang berada dalam 85% terbawah dari segi kedudukan sosioekonomi. Nak mudah cakap, 85% daripada kita akan terus bayar harga RON 95 seperti biasa. Jadi tak timbul soal subsidi ditarik, rakyat dibebankan seperti diwawakan. Bagi golongan yang berada di dalam 15% teratas dari segi kedudukan sosioekonomi, mereka akan bayar harga pasaran. Maka, ada yang terlebih laju dengan segera membuat kesimpulan T15 ini merujuk kepada pendapatan isi rumah semata-mata. Ini macam terlebih laju hebahkan menang perlumbaan, sedangkan dia tak habis pun perlumbaan. B40, M40, T20 atau T15 hanyalah garis statistik yang bergantung kepada set data. Kalau set data itu merujuk kepada taburan pendapatan isi rumah seluruh Malaysia, maka T15 merujuk kepada isi rumah yang taburan pendapatannya adalah 15% paling tinggi. Tetapi kita sedia maklum bahawa kos sara hidup ini tidak boleh diukur berdasarkan pendapatan kasar semata-mata. Banyak faktor lain yang mempengaruhinya, termasuklah saiz isi rumah, lokasi, tanggungan dan sebagainya. Sudah tentu penentuan T15 ini adalah merujuk kepada taburan yang lebih adil, bukannya berdasarkan pendapatan kasar semata-mata. Proses untuk memuktamadkan kriteria yang menentukan kedudukan sosioekonomi sesebuah keluarga yang lebih adil itu sedang berlaku. Kenapa umum tak bincang dulu? Pelbagai perbincangan mengenai kaedah yang lebih adil itu telah dibincangkan sebelum ini. Di Parlimen pun saya telah nyatakan hasrat kerajaan untuk beralih dari pengukuran berdasarkan pendapatan kasar semata-mata. Kaedah-kaedah yang dicadangkan dan dipertimbangkan juga
telah dibentangkan dan dibincangkan di pelbagai peringkat kerajaan. Sekarang, setelah kerajaan telah membuat keputusan untuk melaksanakan penyasaran semula subsidi RON 95 dengan garis masa yang jelas, kaedah yang dimuktamadkan itu akan diangkat untuk persetujuan Jemaah Menteri. Setelah semuanya telah diharmonikan dan perincian pelaksanaan itu mendapat kelulusan Jemaah Menteri, maka barulah ia boleh diumumkan kepada rakyat. Still tak puas hati? Kenapa umum masa belanjawan sedangkan perincian belum dimuktamadkan? Belanjawan ialah penyataan hasrat dan rancangan kerajaan untuk tahun itu. Hatta angka-angka yang diumumkan itu adalah satu anggaran dan unjuran. Bukannya kita dah buat spesifikasi bangunan, lantik kontraktor, baru dimasukkan dan diumumkan di dalam belanjawan. Kerajaan menyatakan rancangan pendapatan dan perbelanjaan yang melibatkan dasar-dasar dan projek-projek pada anggaran awal untuk mendapat kelulusan Dewan Rakyat. Selepas diluluskan, kerajaan kemudian menggunakan kelulusan itu untuk memperincikan projek-projek untuk dilaksanakan, termasuklah membuka tender, melantik kontraktor dan sebagainya. Kalau ikut Syed Saddiq yang semuanya perlu diperincikan dan telah dimuktamadkan baru boleh umum di dalam belanjawan, maka bertahun-tahunlah baru kita boleh siapkan satu belanjawan dan berjilid-jilid buku belanjawanlah yang perlu dicetak untuk setiap seorang ahli parlimen. Sepatutnya beliau sedia maklum proses ini sebab beliau pernah menjadi menteri termuda. Kita saya baca detail lagi. Perkara itu pada awalnya dibangkitkan oleh Tuan Ibrahim Tuan Man yang telah mencelah ketika Ketua Pembangkang Hamzah Nuri membahaskan Belanjawan 2025. Kata Tuan Ibrahim secara bersorah, seorang rasul pun diberikan kepertukan oleh Allah untuk rezekinya dan keadaan Anwar dianggap lebih daripada rasul. Saya rasa Tambun tak boleh berselindung di sebalik kenyataan dia tak ambil gaji. Sebab kalau tengok dari segi data yang ada, rasul pun ada peruntukan yang Allah bagi. Ini nampak lebih hebat daripada rasul ni. Mungkin dia malaikat kot, dia tak makan gaji, atau mungkin dia pindahkan transfer saja, dia tak ambil, tapi dia online katanya yang menyentuh mengenai isu gaji minimum. Justru kata timbalan Presiden PAS itu, dia minta pandangan Hamzah mengenai dakwaan Perdana Menteri atau anggota kerajaan yang tidak mengambil gaji. Mula pandangan Tuan Ibrahim Hamzah berkata dia berpendapat langkah tidak mengambil gaji itu sesuatu yang baik, namun ini agak sikap yang sama perlu diberikan terhadap allowance yang dia peruntukkan. Ia berbeza, gaji itu memang betul, tapi allowance-nya bagaimana, kata Hamzah. Menurut ahli parlimen Larut itu lagi, jawatan syarikat berkaitan kerajaan GLC dan syarikat pelaburan berkaitan kerajaan GLIC juga menyediakan elang kepada pegawainya. Itu juga harus kita persoalkan. Kalau nak umumkan zero income. Tapi kalau zero income, dia nak makan apa? Kalau dia boleh berdoa, beras dihantar oleh Kota Raja, depan dia beras sebatang pula tu tak apalah. Tapi saya ingat eloklah jangan sampai dia berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, datang apple depan dia, kata Hamzah berjenaka. Okeylah tuan, sepatutnya pihak perbankan pun ikutlah, tolaklah gaji, jangan ambil semua. Tolak oversen tapi tak ada. Ini bila orang yang tak ambil gaji, itu yang dipersoalkan. Okeylah tuan, itu menyokong kajian apa pada Nabi Ibrahim. Assalamualaikum.